Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Sekolah Kebangsaan Telaga Ara akan membentangkan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Pentadbir Sekolah Kebangsaan Telaga Ara terdiri daripada Puan Suraya binti Latif selaku guru besar, Berikut adalah di antara isi kandungan yang akan kami bentangkan dalam penghasilan kotak ajaib bahasa Melayu. Pertama, the big idea, iaitu penggunaan kotak ajaib dalam penulisan perorangan bahasa Melayu, cabaran dan peluang penambahbaikan. Kedua, adalah hasil pembelajaran. Ketiga, essential question, iaitu bagaimana kotak ajaib dan perancangan PDP membantu pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa. Keempat, adalah kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Dan kelima adalah perkongsian pengalaman KPPB. Kotak karangan ajaib yang dipaparkan adalah mencakupi 4 gabungan, iaitu gabung jalin 4 mata pelajaran, kaedah pengajaran, pendekatan dan juga strategi. Dan pula perancangan PDPC KMR, panduan merungkai standard untuk 4 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu tahun 6, Matematik tahun 6, Pendidikan Seni Visual tahun 6 dan Sains untuk tahun 2. Peringkat pertama, hasil yang diharapkan. Untuk hasil pembelajaran, Bahasa Melayu tahun 6, 3.6.2, menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Untuk mata pelajaran Matematik tahun 6, 12.12, mengenal pasti bentangan bentuk 3D, iaitu cuboid. Untuk mata pelajaran Sains tahun 2, 4.1.1, menyatakan cara haiwan membiak, dan untuk Pendidikan Seni Visual tahun 6, 2.2.2, mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Untuk kriteria kejayaan, Bahasa Melayu tahun 6, murid dapat menulis karangan yang baik tentang punca pembiakan nyamuk Aedes. Untuk Matematik tahun 6, murid dapat menjelaskan ciri-ciri cuboid. Untuk mata pelajaran Sains tahun 2, murid dapat menyebut 2 cara haiwan membiak, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Dan yang terakhir, untuk Pendidikan Seni Visual tahun 6, murid dapat mencipta kotak berbentuk cuboid dengan kaedah lipatan dan gulungan. Kefahaman ataupun big idea, iaitu bahasa Melayu contohnya murid tahu berkenaan bahaya nyamuk Aedes. Manakala matematik tahun 6 pula ialah murid biasa melihat bentuk-bentuk cuboid. Dan sains pula ialah murid tahu haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Manakala pendidikan seni visual pula ialah menghasilkan karya yang kreatif dan unik dengan mengaplikasikan teknik lipatan dan juga guntingan yang betul. Pengetahuan, iaitu murid tahu tentang punca pembiakan nyamuk Aedes dan juga bahaya nyamuk Aedes. Matematik pula ialah murid tahu tentang ciri-ciri bentuk 3D. Sains, murid tahu cara pembiakan haiwan, iaitu sesetengah haiwan bertelur dan sesetengah haiwan melahirkan anak. Manakala pendidikan seni visual tahun 6 pula ialah murid tahu teknik melipat dan menggunting yang betul. Tahap prestasi di sini kita ukur semuanya ialah TP6. Peringkat 2 iaitu bukti pentaksiran, iaitu tugasan pembelajaran dan juga evidence lain, iaitu tugas pembelajaran kotak ajaib ataupun projek kecil, manakala evidence-nya adalah catatan anekdot, senarai, semak, kendiri, rakan, sebaya. Peringkat 3 ialah pelan pembelajaran, iaitu yang melibatkan WHERETO. Terdapat beberapa cabaran dalam menghasilkan kotak ajaib. Di antara cabaran-cabaran tersebut ialah 1. Kekurangan bahan dan alatan untuk menghasilkan kotak. Musim penularan COVID-19 dan musim PKP banyak kedai ditutup. Jadi, sukar untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat kotak seperti kertas kardbord, pita, pelekat, gam dan tali. 2.
Tak kefahaman dan keupayaan murid tidak dapat dinilai dengan baik, terutama dari segi emosi dan kesediaan murid. 3. Dari segi mengawal disiplin murid ketika proses PDP dijalankan. Dan 4. Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu agak terhad, dibimbangi tidak cukup masa untuk membina kotak dan seterusnya membuat sebuah karangan yang lengkap. Seterusnya, hasil pembelajaran yang akan diperolehi ialah pada akhir tugasan ini, murid-murid akan dapat mempersembahkan hasil penulisan karangan bahasa Melayu yang baik dengan menggunakan kotak ajaib. Persoalan bagaimanakah penghasilan kotak ajaib dan perancangan PDP membantu dalam pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa. Seperti yang kita ketahui, emosi merujuk kepada perasaan seseorang sama ada gembira, marah, sedih atau takut. Pada masa sekarang, pelajar-pelajar menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pastinya ia adalah sesuatu yang berbeza daripada yang mereka alami sebelum ini. Sesetengah murid akan berasa takut apabila mereka tidak dapat fokus kepada pembelajaran di rumah. Mungkin mereka akan tercicir dalam pembelajaran. Begitu juga setengah murid akan merasa penat kerana terpaksa berhadapan dengan alat komunikasi seperti komputer atau telefon pintar setiap masa. Oleh itu, guru sebagai perancang dan pelaksana seharusnya merancang PDP ini dengan bijak agar dapat mengurus emosi murid dengan sebaik mungkin selepas mereka kembali ke sekolah. Contoh, guru boleh menghasilkan kit persembahan yang menarik seperti kotak ajaib untuk mengajar murid menghasilkan sebuah karangan. Apabila murid menggunakan kit persembahan ini, murid-murid akan tertarik kepada seni membuat kotak di samping menghasilkan karangan. Antara kebaikan penggunaan kotak ajaib ini, pertama dapat menghidupkan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik. Ia juga dapat menimbulkan motivasi kepada pembelajaran murid-murid. Kompetensi pembelajaran bermakna 6C mewakili kecakapan atau kompetensi dalam PDP pembelajaran bermakna yang membantu menjadikan PDP tersebut lebih relevan dan bermakna kepada murid dan guru. Communication, temu bual bersama rakan pembelajaran serta responden dalam kalangan murid untuk menjayakan tugasan KPPB. Critical thinking, menjalankan kajian melalui penilaian data, soal selidik demi menghasilkan laporan atau penulisan ilmiah yang koheren. Citizenship, binaan kotak ajaib yang mampu menyelesaikan permasalahan menulis karangan bahasa Melayu yang rumit dan memberi kesan kepada pencapaian murid-murid. Karakter, pembinaan sahsiah terpuji sepanjang pelaksanaan tugasan KPPB melalui pemupukan sikap kerjasama, tepati masa dan jujur. Kreativiti, aplikasi 4 elemen mata pelajaran dalam PDP untuk menghasilkan kotak ajaib yang menarik. Collaboration, pemanfaatan pengalaman dan kepakaran daripada rakan pembelajaran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkongsian pengalaman pembelajaran yang terdiri daripada 3 aspek. Salah satunya ialah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ialah aspek apa yang murid perlu tahu, tujuan dan keberkesanan kotak ajaib yang direka untuk murid dan pengurusan emosi mereka, gaya pembelajaran yang bertepatan dengan murid-murid pada masa kini, serta emosi murid setiap ketika menempuh kehidupan norma baru pandemik COVID-19. Seterusnya, aspek yang kedua ialah aspek kemahiran, apa yang guru dapat buat, iaitu guru mentafsir idea dan mencipta kotak ajaib supaya proses PDP norma baru lebih berkesan. Mengambil kira kebolehan dan emosi murid semasa merangka kotak ajaib. Menganalisis sejauh mana keberkesanan kotak ajaib mengikut aspek emosi murid-murid dan menerangkan elemen matematik, sains dan pendidikan seni visual dalam rancangan pengajaran mengikut situasi agar PDP lebih menarik dan berkesan. Aspek yang ketiga ialah aspek pengaplikasian seumur hidup. Dalam pengaplikasian seumur hidup, emosi murid mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi, penggunaan kotak ajaib dapat memberi pendekatan dalam mereka cipta kotak ajaib mengikut peredaran zaman dan norma baharu, serta pengaplikasian elemen-elemen yang seiring dengan emosi murid. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Sekian, terima kasih.